Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadilah Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terakhir sekali yang keberapa dah kita? Manhaj 406 solat witir 406 Bismillahirrahmanirrahim. Antara solat sunat ialah solat witir. Solat witir ialah solat sunat muakkad. Ia dinamakan demikian kerana ditamatkan dengan satu rakaat dan berbeza dengan solat yang lain. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya, Innal witra laysa bihatmin ka salatikum al-maktubah walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat witir tidaklah wajib seperti salat yang difardukan atas kamu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ahlal Quran awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai orang yang beramal dengan Al-Quran, hendaklah kamu melakukan salat witir. Sesungguhnya Allah itu bersifat witir dan dia menyukainya. Waktu salat witir ialah antara salat isyak dan terbit fajar, namun yang afdal ialah melakukannya pada akhir salat malam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla kan amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humarin na'am wa hiya al-witr faja'alaha lakum fima bainal isya' ila tulu'il fajr. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kamu salat yang lebih baik daripada unta merah. Salat itu ialah salat witir yang dinamakan, yang ditentukan waktunya di antara salat isyak sehingga terbit fajar. Hadis terusnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ij'alu akhir salatikum minal laili witra. Jadilah akhir salat malam kamu dengan salat witir. Bermula salat witir selepas salat fardu isyak dan salat-salat sunat. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man khafa alla yakuma min akhir lail falyutir awwalah wa man tama'a an yakuma akhirahu falyutir akhir al-lail fa inna salata akhir al-lail mashhudah wa zalika afdal. Siapa yang takut tak terbangun pada akhir malam, maka hendaklah bersalat witir lebih awal. Dan sesiapa yang bersungguh-sungguh untuk bangun pada akhir malam, dia hendaklah bersalat witir pada akhir malam. Sesungguhnya salat witir pada akhir malam dihadiri bersama oleh para malaikat dan itulah yang afdal. Hadis yang lain pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Ausani khalili bisalas Siam salasati ayyam min kulli syahr wa rak'atai at-duha wa an utir qabla an arqud. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkanku supaya melakukan 3 perkara, iaitu berpuasa 3 hari pada setiap bulan, yakni 14, 15, 16 bulan Hijrah, bermula duha sebanyak 2 rakaat dan salat witir sebelum tidur. Bersalat duha 2 rakaat dan witir sebelum tidur.
Sekurang-kurangnya solat witir ialah 1 rakaat, tetapi makruh melakukannya 1 rakaat sahaja. Dan sekurang-kurang sempurna solat witir ialah 3 rakaat, iaitu melakukannya secara 2 rakaat bersambung dan 1 rakaat lagi berasingan. Sementara yang paling sempurna adalah melakukannya sebanyak 11 rakaat dengan mengucap salam selepas tiap 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru raka'ah min akhiril lail. Salat witir ialah 1 rakaat dilakukan pada akhir malam. Hadis terusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya yang mafhumnya, Rasulullah SAW bersalat witir 11 rakaat, di antara selepas baginda sallallahu alaihi wasallam salat isyak dan waktu terbit fajar. Baginda mengucap salam setiap 2 rakaat dan mengakhirinya dengan 1 rakaat. Apabila muazzin selesai azan salat subuh dan fajar telah nyata, muazzin pun menemui baginda, lalu baginda bangun bersalat sunat 2 rakaat yang ringkas. Kemudian baginda mengiring atas lambung kanannya sehingga muazzin menemuinya untuk iqamah. Hadis berikut daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin, faman ahabba an yutir bi 5 falyaf'al, wa man ahabba an yutir bi 3 falyaf'al, wa man ahabba an yutir bi 1 falyaf'al. Witir itu menjadi hak ke atas setiap orang Islam. Siapa yang nak witir 5 rakaat lakukan, atau 3 rakaat lakukannya, dan siapa yang nak berwitir 1 rakaat pun silalah lakukannya. Itu berkenaan dengan witir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, witir ni satu ibadat solat yang amat dituntut. Dalam mazhab Hanafi, solat witir adalah wajib. Dengan sebab itu sebahagian ulama menyatakan solat sunat paling afdal adalah solat sunat witir, dan sebahagian yang lain menyatakan solat 2 rakaat sebelum fajar, dan sebahagian yang lain berpendapat solat tengah malam. Semuanya ada nas dan asar, tapi yang masyhur solat witir adalah antara solat yang amat dituntut dilakukan oleh umat Islam. Solat witir ni boleh kita lakukan 1, 3, 5, 7, 9 dan juga 11. Ini mengikut riwayat yang masyhur, ada kata sampai 13. Ini yang dilakukan. Dan Nabi SAW jadikan akhir solat dia dengan witir. Tapi kalau orang tu dia bimbang kau tak bangun, dia sembahyang witir awal, apakah dia memungkinkan sembahyang malam? Jawab dia boleh. Di sini dia bangun sembahyang malam, tapi tak payahlah buat witir dah pula. Sebab Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin wahidah. Tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Cukup dengan sekali saja. Adalah kata istilah buka tutup, tapi masyhurnya begitu sahaja. Dan ini dilakukan oleh 2 sahabat kanan. Abu Bakar biasanya sudah sembahyang isyak, sembahyang sunat, dia akhirkan dengan salat witir. Sayyidina Umar, dia sembahyang witir pada akhir malam. Bila ditanya kepada Abu Bakar akan perbuatannya, dia cerita kepada Rasulullah. Dia sembahyang witir selepas sembahyang sunat isyak dan sebagainya. Nabi kata, amma anta ya Abu Bakrin fa innaka qad akhadta siqah. Wahai kamu, wahai Abu Bakar, sebenarnya kamu mengambil yang siqah. Yang siqah ni maknanya yakin, maknanya dia telah buat dah. Wa amma anta ya Umar fa innaka akhadta bil azimah. Wahai Umar, kamu pula ambil secara azimah. Apa makna azimah? Azimah ni maknanya bersungguh-sungguh untuk bangun tengah malam nak buat. Dua-duanya boleh, tak jadi masalah. Kalau kita rasa kita penat sangat hari tu dan rasa kita boleh bangun tapi ia adalah amat tipis, maka sembahyanglah witir dulu. Tapi hari yang kita yakin kita dapat bangun, maka takhirkan salat witir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ni kat mana dah? Baik, di channel ni sudah dapat follow dan
gangguan orang ketiga. Muka surat 80, gangguan orang ketiga. Ini sebab-sebab konflik rumah tangga. Hal ini berlaku di mana suami ada hubungan dengan wanita lain tanpa pengetahuan isterinya. Kadang-kadang terdapat juga isteri yang melakukan demikian. Apabila rahsia masing-masing terbongkar, pertengkaran dan pergaduhan pasti meletus dan menyebabkan rumah tangga berada dalam keadaan ibarat retak menanti belah. Oleh yang demikian, kesetiaan kepada pasangan amat penting untuk mengelakkan daripada terjadinya konflik. Jadi ini pun banyaklah berlaku mutakhir ni. Sebab faktor utama ialah pergaulan. Bila kita bergaul, maklum sajalah, kita duduk sepejabat. Pejabat kita duduk dengan orang yang bukan isteri kita. Kita duduk tengok dia duduk tengok kita, sama level, dan selalu buas, selalu duduk bercakap, dia gini-gini. Akhirnya mula-mula simpati, kemudian empati, kemudian berlakulah apa yang berlaku. Jadi akhirnya jadi kurang manis lah benda macam ni. Ini juga boleh menyumbang. Yang kedua, mungkin dengan sebab masa untuk keluarga makin lama makin kurang. Masa untuk suami, masa untuk isteri. Sebab mereka sekarang ni istilah agak berkerjaya. Jadi bila berkerjaya ni, banyaklah yang menyebabkan akan berlaku keruntuhan macam ini. Ini pun masalah juga kadang-kadang. Masalah seterusnya ialah masalah anak-anak. Masalah anak-anak ni adalah antara masalah yang banyak berlaku juga. Ada setengah ibu bapa yang sering berkonflik kerana prestasi anak-anak yang kurang memberansangkan. Tambahan pula dengan keadaan masa kini yang memerlukan tahap pendidikan yang tinggi dan cemerlang untuk menjamin masa depan yang baik. Ia sekaligus memberi tekanan kepada ibu bapa untuk melihat anak-anak mereka cemerlang dalam pelajaran. Justru masalah pelajaran anak-anak boleh juga menjadi punca tercetusnya konflik di dalam rumah tangga. Seharusnya masalah anak-anak diselesaikan bersama-sama dengan bijaksana, bukannya jadi bahan pertengkaran. Ia juga berkaitan dengan kaedah kita mendidik anak-anak, terutama dalam era yang penuh dengan mencabar masa kini. Cara yang berkesan dalam mendidik anak-anak adalah dengan memberikan pendidikan ukhrawi dan duniawi yang seimbang. Anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tiada dosa. Bila anak diberikan didikan yang baik, dia akan menjadi anak yang soleh. Jika anak dibesarkan di tengah-tengah ibu bapa yang sering bertengkar atau ibu bapa yang berakhlak di luar daripada landasan agama, anak itu akan turut bersikap demikian. Rasulullah SAW pernah bersabda, anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu bapalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Oleh kerana itu, Islam sangat menekankan tentang pendidikan atau tarbiyah anak-anak menerusi ibu bapa. Ibu bapa mesti mencipta norma dan suasana pendidikan yang baik di dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, berlaku baiklah terhadap anak-anakmu dan ajarkanlah mereka adab yang baik. Dalam riwayat yang lain sabda Rasulullah SAW, mendidik anak itu lebih baik daripada bersedekah secupak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tiada pemberian seorang bapa terhadap anak-anaknya yang lebih baik daripada didikan yang baik dan adab yang mulia. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, maksudnya apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang berdoa untuknya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang seterusnya konflik yang kita nak bincangkan ialah masalah anak-anak. Masalah anak-anak ni merupakan masalah yang paling utama.
Bukan semata-mata dia menggerhanakan hubungan suami isteri, ibu bapa, tapi juga merosakkan seluruh institusi kekeluargaan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, siapa dia rajin tengok dalam TV. Bila sebut drama Melayu kok, nak cari sebuah drama Melayu yang menginsafkan, tak ada. Sentiasa konflik. Konflik keluarga ni, hasad deki, tamak haloba, berjatuh sama sendiri, geram, dendam kesumat. Ini berlaku dari semasa ke semasa. Ini amat malang tuan-tuan. Kalaulah dalam keadaan seperti ini dibiarkan, maka inilah wajah sebenar orang kita. Wajah sebenar orang Melayu ni sebenarnya baik sangat. Kalau pandangan orang Arab musim haji, orang Melayu ni malaikat baik. Puji semua Malaysia. Cara puji tu macam orang kita ni maksum, seolah-olah macam-macam. Tadi tengah baik, lembut je baik. Tapi bila mari hidup sini, tengok pergi kurung, tak boleh makan, apa lagi, tinggal kaka orang. Jadi kasar cara mainan tu. Macam-macam. Jadi benda-benda macam ni lah yang kena duduk. Saya rasa isu ni sesuai jawatan kuasa masjid hak bahagian ni pastikan di kampung mereka, di taman mereka itu tidak berlaku konflik suami isteri. Jangan ada, kaum keluarga jangan ada. Maknanya seolah-olah ada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Akhirnya masalah-masalah yang kita rasa suka tak jadi suka lagi, mudah diselesaikan. Itu masalah anak-anak antara suami dan isteri. Tapi lebih parah lagi bila anak-anak tidak diterbiah dengan terbiah Islamiah. Bila dia besar, dia bukan sekadar jadi macam tu, tapi backfire pada kedua ibu bapa dia. Bukan sekadar itu, tapi dia menyusahkan masyarakat sekeliling. Kalau kita duduk kampung, kita tahu bila seorang dia terbabit dengan dadah, orang kampung duduk celah selalu. Pak mak tu rajin pergi masjid, terlepas saja je, anak kan main balik haliang. Biasa kita tengok habis rasa. Dan dia ni walaupun dia lebah, walaupun dia ni, tapi anak-anak dia buat macam tu, jatuh maruah dia. Polis mari tangkap dia, tolong jamin. Polis cakap ji macam mana ni? Ni kenapa? Kerana silapnya masa kecil tak pernah tarbiyah. Jadi bila tak pernah tarbiyah masa kecil, maka jadilah macam tu sampai ketua, sampailah anak tu besar, sehingga anak tu derhaka pada dia. Anak ni sebenarnya silapnya dia. Jadi bila silap dia tak sangka dan dia tak sedar bahawa tindakan dia ni banyak silap. Oleh kerana itulah tuan-tuan, yang pihak berwajib atau kita kata pihak yang sekolah, dia telah buat program-program, ada agama, ada etika, macam-macam. Tapi dengan perkembangan masa kini, seolah-olah memberi tahu dan memberi isyarat ke kita dengan globalisasi yang berlaku, dengan capaian maklumat yang berlaku, bahawa benteng anak-anak untuk nak menerobos daripada perkara yang tak baik ini, nak selamatkan diri adalah amat sukar payah. Memang payah tuan-tuan. Jadi bila berlaku kepayahan seperti ini isyarat, dan ini sebagai satu petanda bahawa tak cukup semata-mata di sekolah sahaja. Dia perlu gandingan ibu bapa. Ibu bapa gandengan. Dan dia sebenarnya, ibu bapa dia kena ada hubungan yang intim dengan masjid. Jadi anak tu transfer masjid. Jadi anak tu dibesar dengan masjid. Masjid, rumah, masjid, rumah. Dan jadikan dia tiap-tiap malam ke masjid sebagainya. Contohnya tuan-tuan, kita tengok sekarang ni alhamdulillah bulan Ramadan, tarawih ramai orang. Malam pertama lah masa dia dah meriah. Malam pertama, minggu pertama, 10 hari pertama memang macam tu, alhamdulillah.
Tadi saya ke Surau Al-Mawaddah di Seksyen 7 Bangi. Semayang subuh tengok sampai kat 20 sah penuh. Semayang subuh, la ilaha illallah. Bukan semayang asar, semayang subuh. Bukan semayang Jumaat, semayang subuh. Lalu sudah tu kita sembang dengan sahabat-sahabat. Saya kata, kalau cara macam ni dengan kampung kalah kot. Dia kata di kampung, dia kata 3 orang, 4 orang sesah pun payah. Jadi terbalik dia. Hak di kampung tu jadi perlahan, hak di bandar-bandar ni laju. Dulu hak kampung kuat bandar malah ha? Kalau kita tengok cerita-cerita dalam TV dan tu filem kan dulu tahun 70-an 80-an, bila masuk bandar kau lupa. Dan nampak panggung wayang, duk nampak disco, kelak gitu, tu cara sama dulu. Balik pula dengan action, free hair sebagainya orang kampung lah tu. Tu style dulu. Sekarang ni tak. Orang bandar ni kadang-kadang dia berlawan orang kampung, ustaz-ustaz kampung pun kalah. Dia belajar tiap-tiap malam. Dia belajar tiap-tiap malam, dia dengar tiap-tiap malam, dia pergi. Ya Allah kata. Ini dia. Jadi mereka ni pula akseskan anak-anak mereka ke masjid, ke surau. Jadi sudah tentu kesannya cukup baik. Ini penting. Sebab itu saya selalu sebut kata-kata seorang pujangga. Dia kata, tak kala ibu bapa lemah dalam mentarbiah anak-anak di rumah pada masa kecil, maka kerajaan akan lemah untuk mentarbiah anak-anak muda di jalanan. Sebab awalannya dia rosak dah. Jadi nak betul hak rosak, maka dia akan kata, abah aku tak kata apa ke aku, abah aku tak marah aku, mak aku ya kat aku tak ada masalah, mak pun letih, kerjanya jamin je, masuk lokap jamin, masuk lokap jamin. Inilah. Jadi masalah ni adalah masalah yang kritikal. Kita kena tengok tuan-tuan, kita nak cari satu kualiti anak-anak yang ada keseimbangan dunia dan akhirat. Dunia ada, akhirat banyak kuat. Maka gabungan ini sudah pasti menatijahkan kebaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni muka surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Hai orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian. Daripada janji yang termeteri bahawa kamu jangan mengangkat segala hajat kecuali kepadanya, jangan bertawakal kecuali ke atasnya, jangan mengangkat cita-cita dan himmah daripada makhluk yang merupakan neraca orang fakir. Maknanya di sini kita ni kalau boleh tawakal pada Tuhan, kalau boleh harapan kita kepada Tuhan, kalau boleh kita merasa begitu kerdil dan naif hanya kepada Tuhan, kita dengan Tuhan. Jadi bila boleh kita pasakkan dalam jiwa kita sampai kepada tahap tu, kita senang. Hidup kita senang, kita tak susah, tak sakit kepala. Sebab apa? Sebab kita serah pada Tuhan. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. Baik. Dan jangan kamu merugikan timbangan. Berikutan ayat ini, zahirlah orang yang benar dengan kebenarannya dan orang yang mendakwa di dalam pendustaan. Sesungguhnya Allah SWT menguji dengan hikmahnya dan kurniaannya pada segala orang fakir palsu yang menzahirkan apa yang mereka sembunyikan daripada laba dan apa yang mereka rahsiakannya daripada syahwat. Lantas mereka mengorbankan jiwa mereka untuk anak-anak dunia atau ahlinya, mengiyakan mereka dan sependapat di atas matlamat dan hala tuju mereka.
malah mendorong mereka ke pintu-pintu mereka. Kamu akan dapati seorang daripada mereka berpakaian seperti mana pakaian pengantin yang cantik, dengan mengendahkan segala yang zahir, sedangkan mereka lupa dan lalai daripada mengislahkan yang batin. Tengok, satu perumpamaan kata dia, kita ni di mana banyak kali kita rebah dengan hiasan zahir semata-mata. Bila kita tengok zahir ni, ya Allah, macam-macam. Jadi kita rasa terpana dan terpedaya. Dan bila tengok abna'ud dunia, anak-anak dunia ni, yang menyebabkan kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan. Kita akan kita kawan ni mudah ya, tuan-tuan. Kalau kita kawan, kita banyak sangat duk bincang bab dunia, maka kepala kita ni dia akan jadi lain. Kita mari duk sehari duk bincang, orang kaya ni, orang kaya ni, orang kaya tu, orang ni ada kereta, orang ni ada, orang ni gaji banyak, orang ni jadi lain. Tapi kalau kita bincang bab akhirat, bab macam mana nak raih takwa, macam mana nak ke masjid, macam mana nak baca Quran, macam mana bergiang, dia jadi lain. Tengok, maka bila terlalu banyak sangat duk bincang hal ni, jadi duk terpengaruh sangat. Bila terpengaruh sangat, jadi kita pun jadi susah lah. Sebab ibarat dunia ni, tuan-tuan faham, dia ibarat pengantin. Pengantin kan comel, pengantin hok comel, pakai baju comel, kan comel. Jadi pengantin yang comel, pakai baju comel, duk diarak depan, maksudnya orang duk tengok, duk renung. Jadi semuanya hebat. Hebat tu dari segi zahir je, tapi mungkin di belakang baju dia tu dia panau, dia kurang, macam-macam penyakit. Orang tak nampak, orang nampak hak zahir, orang nampak hak lahir saja. Jadi kita begitu juga bila dunia ni, maka dihiasi, ya Allah, hebat semua. Tuan-tuan tengok apa benda yang hebat sangat dunia. Ambil satu, hebat dunia ni kereta. Contohlah orang minat kereta, kereta lah. Okey, kereta besar, baguslah kereta besar. Hebatnya harga berapa? Harga 1 juta, contoh 1 juta. Oh hebat, bersih semua kereta. Tapi 10 tahun kemudian tak ada harga satu dah, jatuh dah. Nilai jatuh, susut nilai, kadang-kadang maintenance berat, kadang-kadang masalah berat, jadi beban pula. Jadi tak ada dah hak puji, hak lawan-lawan ni tak ada dah. Orang akan masuk dalam bab anti, orang akan masuk dalam bab apa ni, vintage dan sebagainya lah. Jadi tak ada apa dah. Mana dia ada masanya. Kita tengok di kampung kadang-kadang ni hak jenis OKB, orang kaya baru, dia buat rumah, so Allah cantiknya rumah dia, comel. Oh, orang duk puji tahan berapa lama? Setahun, 3 bulan, 2 tahun. Lepas pada tu naik anak orang ni buat rumah besar lagi, jatuh dah rumah tu. Begitulah seterusnya, jatuh. Kita biasanya akan merasa kagum bila kali pertama. Bila banyak kali dah tak rasa kagum dah. Kali pertama je. Macam kita duduk sebuah rumah banglo, contoh. Kita belilah rumah, kita renovate lah 40 kali 80, 2 tingkat. Besar dah rumah kita, besar. Apakah kita setiap kali masuk rumah kita tiap-tiap besar rumah ni, besar rumah ni, besar rumah ni? Tak ada. Sekali tu je kita puji rumah kita besar, lepas tu tak puji dah. Sama lah. Jadi yang jadi masalahnya, inilah yang akan mengambil masa kita, yang akan menyebabkan kita ni banyak tak ada ingat pada akhirat. Allah sayang. Sepatutnya tak apa, dunia kaya lagi bagus, tapi kaya yang menyebabkan dia ingat akhirat, kaya yang menyebabkan dia insafi diri, kaya yang menyebabkan dia menjadi contoh ke arah untuk berinfak fisabilillah, tolong orang, macam-macam dia boleh buat. Ramai sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan, orang kaya yang baik. Kalau zaman dulu memang ramai lah.
Al-Asqiya, dalam kitab Asqiya, contoh tokoh-tokoh dermawan yang hebat, luar biasa tuan-tuan. Jadi janganlah kita duk tengok zahir saja. Kadang-kadang masalah batil ni tu satu perkara yang kita terlepas pandang. Kita jarang nak fikir masalah ni. Kita fikir nak dapat harta, nak boleh harta, tapi kita fikir tak satu benda, selama mana dapatan yang tidak halal ghalibnya akan bermasalah. Percayalah. Okey, harta dia tak kena curi, harta dia makin bertambah, harta dia makin mewah, betul, okey. Tapi sebalik tu anak-anak dia bermasalah semua, hara rumah tangga. Anak dia hak pertama pusat serenti, hak kedua belajar bodoh, hak ketiga polis duk berambak jara, hak keempat nikah cerai, kahwin 4 kali dah cerai nikah, hak kelima jadi huru-hara. Tengok aku tengok mu tengok aku gini-gini, jadi tak seronok. Ini juga perlu diberi satu kesedaran kepada kita. Tengok, insaf tuan-tuan. Sesungguhnya Allah meletakkan tanda kepada mereka yang akhirnya dapat dibuka segala aib dan cacat celah mereka, di samping menzahirkan segala hal ehwal mereka selepas mereka berjaya dinisbahkan bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bersama Allah. Orang yang paling hebat ni ialah orang yang dia tahu aib dia, puji. Tuan-tuan, seprofesional mana kita pun, kita lemah. Profesional kita ni lemah. Tuan-tuan tengok pemain bola Brazil, tak apalah, kita contoh bab bola lah, musim bola, main bola Brazil, duduk atas padang tu seorang-seorang tu gaji berjuta-juta setahun. Bukan berjuta-juta berapa puluh tahun, setahun tu berjuta-juta. Mana kalau sekali sepak tu 10,000, sepak 10,000, seolah-olah macam tu lah ibarat. Kalau dia buat pertunjukan cara dia main bola, dia lambung bola, dia sepak bola, dia titing bola, dia letak atas kepala dia, mari turun, oh kata hebat. Tapi bila dia masuk berlawan tu, silap passing, dia passing kepada lawan pula, silap gini-gini, macam-macam. Itu kita kata itu profesional tu, itu bukan amatur. Jadi kalau macam tu pun duk latih, duk tendang bola tu lebih banyak pada kita duk tasbih subhanallah alhamdulillah Allah akbar, dia punya tendang bola tu, tapi masih lagi silap profesional, orang lain apa salahnya? Itu. Jadi begitu juga dalam bab agama, dalam bab jiwa, bab hati, kita banyak salah, banyak silap. Makin kita tengok sekali bertambah kita tengok, sebab kita gini, kita fikir tuan-tuan, kita tak mampu nak buat yang terbaik. Kita tak mampu nak buat yang terbaik. Kita hanya mampu buat yang baik, dan boleh buat lebih baik sikit, lepas ada tu lemah lalu. Contoh mari sini, bila kita mari sini kita belajar baik tak? Baik. Sudah belajar semayang sunat. Semayang sunat kita cakap berapa kali? 4 rakaat, 6 rakaat. Lepas tu kata semayang sunat afdal, malah hati balik lebih baik daripada hak dah buat lalu. Tapi nak balik hak lebih lagi, jauh lagi, peluang tu banyak. Nak baca Quran sekarang ni cuti macam kan, tapi biasa ngatuk pula nak tidur dulu. Baik aku tidur dulu, pada aku baca Quran. Bukan aku tak ada. Jadi banyak sangat kita tahu yang terbaik, tapi kita tak mampu nak buat semua. Letih tuan-tuan. Itulah sifat kita. Jadi bila kita tahu macam tu, kita insafi. Orang dok kata kita baik, tapi sebenarnya banyak lagi kita boleh buat jauh lebih baik. Akhirnya kita tak dapatlah macam ni. Kalau benar dia bersama Allah, pasti dia akan menyatakan, hamba keluarlah daripada nisbah ini. Tengok, maknanya kita banyak menisbahkan pada diri kita.
Jarang kita menisbahkan kepada Allah. Itu pun satu kelemahan. Apa makna nisbah pada diri kita? Saya semayang, saya puasa, saya zakat, saya buat baik, saya. Saya sedekah, saya jamu orang, saya je. Tapi hak yang sampai kepada tahap dia tahu, saya pun, duit tu bukan duit saya, duit tu duit Tuhan. Allah jadikan saya sebagai satu pemegang amanah, maka macam mana saya nak buat? Pada masa itu kita akan rasa Allah. Jadi kita orang puji pun, Syekh tabaik, Syekh sedekah banyak, alhamdulillah, tu pun bukan hak saya sangat, itu adalah Tuhan bagi kat saya. Jadi saya menjalankan. Jadi pada masa itu orang dengar pun lain, dia sendiri pun tak datang riak. Tengoklah siapa Syekh, jadi lain pula, lain. Jadi hak ni dia tak kisah dah. Sebab dia tahu ni perjalanan, dia akan tahu ini beza ni. Maka jadilah dia sebagai syekh kepada seorang ketua. Mereka itulah orang-orang yang berdusta kepada Allah dan menghalang hamba-hambanya daripada bersahabat dengan wali-wali Allah. Kerana apa yang disaksikan oleh orang awam di kalangan mereka ditanggung ke atas mereka yang dinisbahkan kepada Allah, sama ada benar ataupun palsu. Mereka itulah yang dihijabkan, ditutup kepada ahli tahqiq seperti awan yang menutupi matahari, cahaya ahli taufik. Mereka lah yang memukul gendang-gendang untuk mewar-warkan perihal ulama mereka dan memakai pakaian perang apabila pengisytiharan perang berlaku. Tetapi malangnya mereka lah yang paling awal berpaling dan bertempiaran lari daripada medan pertempuran. Lidah mereka dipenuhi dengan dakwaan, sedangkan hati mereka sunyi daripada takwa. Apa makna? Bahasa mudah, kita ni banyak jaga zahir, banyak jaga zahir. Tuan-tuan, kenapa kita tak buat macam tu? Sebab kita malu kat orang. Jadi orang tu zahir, kita ni zahir. Jarang kita jawab, aku tak buat tu, aku takut kat Allah, Syekh. Orang yang boleh kata aku takut kat Allah, depan orang ke belakang orang, dia tak buat. Kalau hak tak buat lah. Kalau hak buat pun, dia akan buat. Maksudnya kalau hak baik-baik suruh buat, dia akan buat. Sebab dia bukan nak mailis orang, dia bukan takut kat orang, tapi dia takut kat Allah. Sebab itu dia katakan, iza ana lam ati daniyata khasyatan minan nas kana nasu akrama min nafsi. Apabila aku tak melakukan sesuatu keji itu kerana takut pada manusia, manusia jauh lebih mulia pada aku. Jadi letakkan takut kepada Allah, maka selamatlah kehidupan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum memegang Al-Quran ketika salat tarawih fardu untuk mengikut bacaan imam? Fardu jangan pegang, tapi tarawih ni masalah khilaf sunat-sunat ni. Sebahagian ulama membolehkannya, sebahagian menyatakan tak payah dengar saja. Masyhur tempat kita tak pegang, jadi tak payah pegang lah. Bagaimana pula jika memegang di tangan handset yang ada aplikasi Al-Quran? Sama juga, kita nak kekalkan kesolatan tu biar nampak solat. Jadi kalau nampak handset ni, takut baca hal lain keluar pula mesej pula nya I love you baca pula, ngarut habis, payah. Bolehkah qada solat witir jika tertinggal? Beli buku kita solat witir tu, ada sebut nas menunjukkan boleh qada solat witir. Selepas witir perlukah tidur untuk tahajud? Jawab dia, masalah ni khilaf. Jika sekiranya bulan Ramadan umpamanya dia tak tidur pun, macam orang Arab buat tu 10 akhir Ramadan tak tidur pun, mereka etika sungguh-sungguh. Masalah ni kita jawab dalam salat qiyamul lail dan tahajud ada di belakang tadi. Soalan seterusnya, adakah hadis awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar, adakah hadis tu dhaif? Tuan-tuan baca dah buku ni, tuan-tuan, senang, mudah lalu. Ada takhrij dah hadis tu.
Adakah setiap pengertian sesuatu kefarduan itu dari segi bahasa dan syarak je? Pengertian dari segi istilah ada tak dalam sesuatu kefarduan? Yang ni kita buka dalam buku kita ni tuan-tuan. Kita bincang panjang bab fardu, bab wajib, semua sekali mukadimah hari tu lagi. Dan kalau boleh buka buku usul dan mazahib berkenaan qawaid wa mustalahat fiqhiyah. Soalan seterusnya, adakah yang berkahwin lebih daripada satu itu dikatakan pengkhianat kepada isteri pertama? Inilah yang sering terkeluar daripada mulut wanita, sedangkan Islam membenarkan poligami. Minta penjelasan. Kena buat buku satu bab poligami insya-Allah. Ya, sebenarnya tak, ini tak. Sebab benda ni bergantung kepada keadilan, bergantung kepada, saya nak cerita panjang, jadi panjang sangat cerita, jadi saya tak nak ceritalah panjang, nak buka hari ni. Macam-macam kisah yang menarik kalau saya nak sebut. Isu ni lah, isu bab poligami ni yang disebut oleh para ulama. Assalamualaikum doktor. Mana afdal, masbuk imam pada tahiyat akhir bersama imam masjid atau membina jemaah baru? Kita tengoklah, jika sekiranya imam yang makmum lebih ramai pada masa itu, kita masbuk lebih afdal, imam utama. Tapi jika sekiranya imam tu sikit dan kita tengok kawan-kawan kita dah ni, maka yang tu, yang kedua lebih baik lah. Bolehkah Ustaz jelaskan serba sedikit mengenai istihalah? Bolehkah dikiaskan dengan jelatin babi? Soalan ni tak boleh jawab tuan-tuan. Baca buku ni, keluar dah hak babi, hak terbaru. Kita jawab satu persatu dah. Jadi benda ni tak payah kita jawab. Jawab dah. Jawab dua kali susah pula. Kan tindih ni. Semua sekali ada dah dalam ni. Bab fatwa-fatwa ulama. Baik. Apa hukum adakah tak ada tak fidyah salat? Ada tak hadis hadis sahih man safahani safahu, okey, dakhala al-jannah. Okey. Ada tak fidyah salat? Fidyah salat asalnya tak ada. Cuma mereka kiaskan kepada fidyah puasa. Sebab itu As-Subki beri pendapat macam tu. Tapi jumhur ulama Syafi'iyah dan sebagainya, dan macam mereka tak sebut tentang hal ni. Berkenaan dengan hadis ni saya tak tahu. Kena rujuk baliklah insya-Allah. Bolehkah qada salat witir? Soalan-soalan habis dah semua sekali tuan-tuan. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.